Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Hamimah binti Muhammad Maswandi, Matrik MPP 202023. Pada hari ini, saya akan berkongsi tentang satu topik bagaimana teori kontingensi boleh diaplikasikan dalam kalangan pemimpin pada abad ke-21. Baik, yang pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan teori kontingensi? Teori kontingensi ataupun disebut juga sebagai teori situasi yang bermaksud seorang pemimpin ataupun seorang ketua perlulah menyesuaikan gaya kepimimpinannya untuk menyelesaikan sesuatu masalah berdasarkan situasi ataupun keadaan yang berlaku. Walaupun banyak teori ataupun gaya kepimpinan yang ada, tetapi tak semua teori ataupun gaya kepimpinan tu sesuai untuk diaplikasikan mengikut keadaan ataupun situasi yang berbeza-beza. Kemudian siapakah yang dimaksudkan dengan pemimpin abad ke-21? Mereka adalah seorang pemimpin ataupun ketua yang mempunyai ciri-ciri ataupun karakter sebagai seorang pemimpin pada abad ke-21. Antaranya adalah yang pertama, mereka mempunyai kesungguhan, mereka mempunyai komitmen dan keyakinan yang tinggi untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh sesuatu organisasi. Yang kedua, mereka juga mempunyai kemahiran kepimpinan yang sangat baik. Antaranya ialah kemahiran komunikasi, kemahiran untuk merancang dan kemudian mampu untuk mengurus dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, mereka mempunyai aura yang positif. Itu mereka mampu untuk memberi keyakinan, mampu untuk mengupayakan orang yang berada di bawahnya supaya termotivasi untuk melaksanakan sesuatu tugas ataupun pekerjaan dengan lebih baik. Dia juga menjaga hubungannya dengan para pekerjanya dan juga orang yang berada di sekeliling dia dan mampu untuk memberikan kerjasama yang baik dengan para pekerjanya. Mereka juga mempunyai pemikiran yang kreatif dan inovatif hingga dapat memberikan impak ataupun kebaikan kepada organisasi. Mereka juga mempunyai integriti yang tinggi terhadap satu tugas yang telah diamanahkan kepada mereka. Dan yang terakhir, mereka juga mempunyai kesediaan untuk belajar sesuatu yang baru dan meninggalkan pemikiran yang lama untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Ada 3 perkara yang perlu diberi perhatian oleh seorang ketua ataupun pemimpin yang mengaplikasikan gaya kepimpinan situasi ini. Antaranya yang pertama adalah mereka mampu untuk menetapkan matlamat dengan mengambil kira pelbagai aspek. Antaranya ialah aspek perancangan, aspek penyeliaan, aspek pelatihan, sokongan dan juga yang terakhir ialah aspek evaluasi. Yang kedua, mereka juga perlu mempunyai kemahiran dalam membuat penelitian ataupun analisa terhadap tahap perkembangan para pekerja ataupun orang di bawahnya. Seorang leader ataupun seorang pemimpin itu, dia perlulah tahu tentang kekuatan ataupun kelemahan individu yang berada ataupun bekerja di bawahnya. Dan dalam perkara ini, hubungan antara leader dan follower ataupun pemimpin dengan para pekerjanya sangatlah penting supaya dengan hubungan yang baik, mereka dapat mengenali dan dapat mengetahui apakah kelemahan ataupun kelebihan yang ada pada seseorang individu. Yang ketiga, selepas leader ni ataupun pemimpin tadi mengetahui apakah kelemahan ataupun apakah kekuatan yang ada pada pekerjanya, maka barulah seorang pemimpin tu dapat memilih apakah gaya yang sesuai untuk diaplikasikan
berdasarkan situasi yang berlaku. Jadi, kecekapan dan ketepatan analisa yang dibuat sebelum ini sangat memberi kesan terhadap tindakan yang akan dilakukan terhadap situasi yang akan berlaku. Jadi, bagaimana teori kepimpinan ini dapat diaplikasikan dalam kalangan pemimpin abad ke-21? Dalam teori kepimpinan situasi ini, terdapat 4 gaya kepimpinan yang ada. Yang pertama ialah directing, iaitu mengarah. Yang kedua ialah coaching, membimbing. Yang ketiga ialah supporting, memberi dorongan ataupun sokongan. Dan yang keempat ialah delegating, iaitu membahagikan tugas. Bila seorang pemimpin perlu mengaplikasikan gaya yang pertama, iaitu gaya directing. Gaya ini akan digunakan apabila seorang pekerja tu ataupun pekerja yang berada di bawah seorang pemimpin tidak mempunyai inisiatif ataupun lebih mudah merupakan pekerja yang baru. Dalam hal ini, pemimpin perlu memberi perincian dengan menyatakan apakah tugasan yang akan dibuat, bagaimana tugasan ini akan dibuat dan bila tugasan tu akan dibuat. Jadi, dengan cara ini, para pemimpin ataupun ketua, dia akan mengawasi orang bawahannya ataupun para pekerjanya secara tidak langsung. Yang kedua ialah coaching, iaitu membimbing. Dalam situasi ini juga, para pekerja telah tahu apakah tugasan yang mereka perlu lakukan. Dan mereka boleh memberi idea, tetapi penetapan keputusan yang akan berlaku masih berada dalam tangan leader. Gaya yang ketiga ialah supporting, iaitu memberi sokongan ataupun memberi dorongan. Dalam situasi ini, seorang pekerja tu mereka dah ada rasa percaya diri dan boleh membuat sesuatu tugasan tanpa diarahkan oleh leadernya ataupun pemimpinnya. Dan dalam situasi ini, pekerja tu juga boleh memberi saranan ataupun idea dan berlaku komunikasi dua hala antara pemimpin dan juga orang di bawahnya. Jadi, dalam situasi ini, pemimpin tu dah tak perlu lagi untuk memberikan arahan dan mereka hanya perlu memberi sokongan ataupun dorongan kepada pekerja di bawahnya untuk terus melakukan tugasan. Dan yang terakhir ialah delegating, iaitu pembahagian tugas. Dalam situasi ini, seorang pemimpin memberikan kepercayaan kepada para pengikutnya ataupun kepada pekerjanya untuk melaksanakan satu tugasan mengikut cara pekerja itu sendiri. Pemimpin itu hanya dirujuk apabila berlaku sesuatu masalah ataupun ketika berlaku sesuatu masalah yang memerlukan kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. Tetapi dalam hal ini, bukanlah pemimpin yang mengambil keputusan dalam hal tersebut. Yang mengambil keputusan adalah para pekerjanya. Dan peranan leader dalam hal ini ialah mengawasi ataupun melihat sahaja perkembangan, memantau kemajuan pekerjaan para pekerjanya. Kesimpulannya, adalah sangat penting bagi seorang leader ataupun seorang pemimpin untuk mengetahui tahap kemampuan para pekerjanya dan mereka juga perlu tahu apakah gaya kepimpinan yang sesuai berdasarkan situasi yang berlaku. Kemudian, mereka juga perlu menjaga hubungan yang baik antara pekerjanya dan orang bawahannya. Selain daripada itu, mereka juga perlu menjaga hubungan yang baik dengan para pengikutnya ataupun orang yang berada di sekelilingnya. Di samping memastikan hubungan komunikasi yang baik dan berterusan dengan para pekerjanya supaya matlamat organisasi itu dapat terus dicapai. Terima kasih atas kesudian mendengar perkongsian ini. Semoga ia bermanfaat sama ada kita sebagai leader ataupun kita sebagai seorang pekerja. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.